Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Tajuk kita hari ini ialah kita dah masuk unit 5 iaitu tumbuh-tumbuhan. Okay. Sebelum ni kita belajar perihal haiwan. Untuk hari ini kita akan sambung tajuk tumbuh-tumbuhan. Okay. Mana tajuk kecilnya ialah pembesaran tumbuhan. Okay. Pertama sekali. Okay, boleh nampak gambar yang saya tunjuk ni. Okay, cuba baca. Okay, tengok tu ada gambar lembu. Lembu tengah makan, meragut rumput. Okay, tengok ada gambar perempuan. Di tengah petik sayur kacang. Baca. Segarnya kacang panjang ini sesuai dijadikan ulam. Tengok budak baju biru tu. Okay. Nyamannya udara di sini. Okey. Tengok pakcik tu. Pakcik tu dia tengah kutip sayur-sayuran. Lepas tu ada ayam. Okey, ayam kata, saya pun nak makan juga. Okey, tengok ada belalang dekat pokok pakcik tu. Ada belalang. Okey, cuba tengok persoalan dekat buku ni. Okay, manusia dan haiwan memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Mengapa? Okay, cuba fikir. Kenapa dekat bumi ataupun dekat tempat tinggal kita ada tumbuhan? Apa kepentingan tumbuhan? Kenapa tumbuhan ni perlu wujud? Boleh tak kalau kita hidup tak payah ada tumbuhan, ada bangunan je, ada batu? Boleh tak? Okay, pertama sekali kita nak tengok apa kepentingan tumbuh-tumbuhan. Kenapa tumbuh-tumbuhan ni penting kepada manusia dan haiwan? Okay, kenapa pokok dia penting kepada manusia dan haiwan? Okay, pertama sekali kita tengok. Pertama sekali, sebab tumbuhan ni adalah habitat untuk haiwan. Apa dia habitat? Habitat maksudnya tempat tinggal. Apa haiwan yang tinggal atas pokok? Banyak. Ada monyet. Tu ada gambar monyet. Okey. Lagi, apa haiwan yang duduk atas pokok? Ada burung. Ni ada gambar burung. Okey. Itulah kepentingan tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuhan-tumbuhan tak ada pokok, ada bangunan je. Kat mana monyet nak duduk? Kat mana burung nak duduk? Okey. Kepentingan yang pertama ialah habitat untuk haiwan. Ingat, habitat maksudnya tempat tinggal. Okey. Kepentingan yang kedua, sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Okey, kenapa kita katakan tumbuhan ni adalah sumber udara? Sebab oksigen, kita bernafas menggunakan oksigen. Okey? Yang kita sedut. Yang kita sedut tu, itu adalah oksigen. Oksigen dilepaskan daripada pokok. Okey? Pokok menghasilkan oksigen. Oksigen manusia sedut. Manusia sedut oksigen. Okey, bila manusia sedut oksigen, manusia mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Yang kita hembus tu, yang kita hembus daripada hidung, daripada mulut, itu kita panggil karbon dioksida. Karbon dioksida ni dia pergi dekat tumbuhan, dia bertukar menjadi oksigen. Oksigen kita sedut balik. Lepas tu keluar balik karbon dioksida. Itu sebabnya kepentingan tumbuhan yang kedua. Kalau tak ada pokok, kita tak boleh nak bernafas. Haiwan pun tak boleh nak bernafas. Sebab tak ada oksigen. Oksigen ni pokok je yang boleh buat. Okey. Okey, kepentingan tumbuh-tumbuhan yang ketiga, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Okey, pokok. Dia boleh jadi ubat. Macam-macam ubat. Okay.
Pernah dengar tongkat ali? Tongkat ali ubat. Akar kayu. Itu semua ubat. Haiwan pun, kalau perasan, siapa ada kucing, kalau nampak kucing kadang-kadang dia makan rumput. Sebab apa? Sebab dia sakit perut. Lepas dia makan rumput tu, dia akan muntah. Sedangkan kucing dia makan ikan, dia makan haiwan. Tapi kadang-kadang kalau perasan, dia akan makan rumput. Sebab sebagai ubat. Okey. Seterusnya, yang keempat, yang terakhir, sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Cuba tengok gambar ni. Pokok pisang. Ada pokok buah. Kalau tak ada pisang, monyet tak boleh makan. Kita pun makan pisang. Okay? Kita tanam sayur, pokok kobis. Tengok ni perempuan ni, dia tanam kobis. Lagi? Ni contoh tadi ubat. Daripada daun tu boleh buat ubat. Okey? Pokok. Daripada pokok boleh ada pisang, lepas tu boleh buat kek. Macam tu. Okey? So, ada 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan. Ulang balik. Yang pertama, habitat untuk haiwan. Yang kedua, sumber udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Yang ketiga, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Dan yang keempat, sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Habitat, udara, ubat, makanan. Okey, selain daripada 4 kepentingan utama tumbuh-tumbuhan ni, apa lagi yang kita boleh fikirkan? Kenapa perlunya ada tumbuhan? Okey. Selain daripada tempat tinggal, udara, ubat, makanan. Okey. Pernah dengar ni? Antara kepentingan tumbuhan yang lain ialah 1, bahan mentah. Okey, apa dia bahan mentah? Bahan mentah ialah apa yang kita masukkan sebagai bahan mentah ialah bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat benda. Contohnya kayu. Okey. Kayu dikenali sebagai bahan mentah. Daripada kayu bolehlah buat kerusi, buat meja, buat perabot, buat rumah. Okey, kayu datangnya daripada tumbuhan. Okey, selain daripada kayu, apa lagi contoh bahan mentah? Getah, pokok getah. Okey, apa kepentingan getah? Getah untuk buat apa? Untuk buat belon, gelang getah, tapak kasut, buat tayar. Okey, yang ketiga, contoh lain bahan mentah ialah buluh, pokok buluh. Okey, daripada pokok buluh boleh buat bakul, boleh buat topi orang pergi kebun tu. Okey, ini adalah contoh bahan mentah. Bahan mentah ialah benda ataupun bahan yang kita gunakan untuk membuat sesuatu objek. So, bila dah ada bahan mentah, ada kayu, kita boleh buat kerusi. Ada kerusi, boleh duduk. Macam tu. Itu antara kepentingan lain tumbuhan. Okey, seterusnya, kenapa perlunya ada tumbuhan? Adalah sebagai tempat rekreasi. Contohnya, taman negara, taman bunga. Okey. Yang pertama tadi bahan mentah. Yang kedua, kepentingan yang kedua, kawasan rekreasi. Kalau tak ada taman, tak adalah tempat nak main. Contohnya taman negara. Dekat taman negara ni, kita boleh nampak binatang. Macam-macam binatang. Okey, ataupun taman permainan. Kat taman permainan kan ada pokok. Tak adalah kita duduk dalam bangunan je. Okey? Okey. Selain daripada 4 kepentingan utama tumbuh-tumbuhan,
Ada dua lagi contoh lain, iaitu bahan mentah sebagai bahan mentah dan juga sebagai kawasan rekreasi.